Sudah? Okey. Okey. Assalamualaikum dan selamat berpuasa semua. Hari ini untuk Prop Zone, kita ada topik yang menarik iaitu analisis case study untuk Sungai Buloh. So, hari ini bersama saya adalah Cik Suriani. Hai, selamat petang semua orang. So hari ni Cik kita Suriani, orang berdua ya. kita akan mengupaskan tentang analisis di Sungai Buloh. Okey. Kita teruskan So, Cik Pati. Okey, Cik Suriani tinggal di Sungai Buloh sebenarnya. Okey, pada masa sekarang kan? Sekarang ni So- saya meletak di Sungai Buloh. So kita akan bincangkan tentang apa yang menarik yang berada di Sungai Buloh ni. Okey? Okey. So, Tapi untuk sebelum tu, ya. sebelum tu, jangan lupa like-kan kita punya live ni ataupun sharekan kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa kalau siapa yang ingin bantuan dari segi untuk memiliki hartanah atau memiliki rumah dengan cara yang mudah, jangan lupa boleh DM kami ataupun hubungi kami di nombor 017 444 2124. Okey, mula sekali lagi 017 444 2124. Okey. So macam mana dah seminggu berpuasa? Seminggu lebih dan ada kat 2 minggu kan Cik Batrisha? Dekat 2 minggu lah, tak lama lagi nak raya. So dikatakan tahun ini kita tak dapat balik raya, kita kena beraya Itulah. di mana yang kita berada sekarang. Ya. So kita tak dapat pulang kampung. Tahun ini menjadi satu kelainan kepada bukan setakat kita tapi satu dunia. Kira tak boleh ke mana-mana, hanya duduk di negeri atau di state masing-masing. Ya. Okay, seperti yang kita kata, kita akan bersembang berkenaan dengan analisis Series Sungai Buloh. So sekali kita boleh start watch party ataupun kita boleh share kepada rakan anda apabila anda fikir video ni akan membantu anda. Jangan lupa sharekan kepada watch party. Okay, kita sharekan dulu kepada kawan-kawan kita. Okay, anda pun jangan lupa kongsikan. Bagi siapa yang ingin bertanya soalan, boleh terus komen di ruangan bawah. Ataupun kalau anda malu, anda boleh PM saja Facebook kami iaitu Syed Nawaz Property Coach. Hari ini bersamaan dengan 12 Ramadan. Ada siapa yang pernah puasa lagi ke? Cik Patricia masih berpuasa? Masih. Masih. Okay, kelebihan berpuasa tahun ni semua orang memang kena duduk rumah. Ya. Okay, boleh kita mula sekarang? Okay, kita akan mulakan. Okay, kita start sekarang. So, selamat petang kepada Cik Suriani. Kalau kita nak pergi kepada Sungai Buloh. Okay, selamat petang. Analisis berkenaan Sungai Buloh. Sebelum tu Cik Patricia pernah datang Sungai Buloh tak? Maksudnya belum. Belum. Okay, tak apa. Nanti kalau lepas PKP ni, Cik Patricia boleh ikut saya pergi ke Sungai Buloh. Kita boleh jalan-jalan kat sini, kita tengok tentang bandar di sini. Okay. Okay, saya mulakan dululah dengan pendahuluan berkenaan dengan Sungai Buloh. Okay, Sungai Buloh. Sungai Buloh ni pada zaman dahulunya dikatakan sebagai kawasan pinggir bandar yang kurang maju dan terceruk hingga ramai yang tak berminat untuk membeli perumahan di kawasan Sungai Buloh. Okay? Namun selepas beberapa tahun yang mendatang, Sungai Buloh dah berubah dan kini dilihat sebagai satu kawasan yang sangat strategik, maju dan membangun. Okay? Sungai Buloh menjadi satu kawasan tumpuan penduduk terutama bagi yang baru berkahwin ataupun baru berkeluarga. Okay, sebelum tu saya nak menerangkan lokasi Sungai Buloh ni dia terletak 30 km daripada pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Okay, dia berada di bersebelahan 30 km di Bandaraya Pusat Kuala Lumpur. Okay, mengikut statistik atau perbancian yang dilakukan oleh Jabatan Perbancian Negara, okay, penduduk Sungai Buloh ni merangkumi penduduk Malaysia je lah. Dalam 53,000 orang
Yang manakala kalau yang warga asing tu dalam 3,000 orang sahaja. So apakah lagi sejarah mengenai Sungai Buloh yang Cik Suhaini tahu? Okey, kalau sejarah, kalau kita katakan dahulunya Sungai Buloh ni hanya ada KTM sahaja. KTM KTM sahaja. Tapi sekarang ni banyak kemudahan yang telah menyumbang kepada perkembangan Sungai Buloh seperti ada highway-highway yang besar seperti Gatri, Lata, Dash, NKBE. So banyak akses yang boleh orang keluar masuk Sungai Buloh ni. Maksudnya tak perlulah untuk lalu jalan lama ke. Dia memudahkan orang untuk akses ke bandar-bandar lain dengan menggunakan highway-highway ni. Selain daripada itu, kalau Cik Patricia tahu yang MRT Sungai Buloh Kajang tu, Cik Patricia tahu? Okey, MRT Sungai Buloh Kajang tu bermulanya di Sungai Buloh dan berakhir di Kajang. So itu adalah satu kemajuan lah daripada segi itu, dan kemungkinan MRT fasa 2 pun akan berada di Sungai Buloh juga. Salah satu checkpoint dia. Okey. Selebihnya dahulunya Sungai Buloh tidak mempunyai pelbagai institusi pendidikan. Sekarang ni dia telah banyak institusi pendidikan yang telah masuk seperti UiTM, lepas tu ada College Sains Malaysia dan kolej yang terkemuka dikatakan kolej vocasional terkemuka di Selangor adalah Kolej Vocasional Sungai Buloh. Maksudnya orang berebut-rebut nak masuk situ. So terdapat berapa banyak perkhidmatan awam ada bas tak? Kat sini pun disediakan bas macam bas Selangor, bas Rapid pun masuk kat sini. So, kita ada bas, kita ada KTM, MRT ada kan? Okay. So, sebelum tu kalau kita cakap berkenaan dengan Sungai Buloh tu besar sangat. So mungkin Nani kurang tahu Sungai Buloh ni dengan lebih mendalam sebab dia ada banyak-banyak kawasan dekat dalam Sungai Buloh ni. Hari ni kita akan bincangkan kawasan yang lebih kecil sikit di mana dia berada di hujung sikit Sungai Buloh, iaitu kawasan Sri Pristana dan juga Sarjana Utama. Okey, Sri Pristana. Nani tahu tak? Okay. So Nani tahu tak apakah faktor yang menyumbang pada perkembangan maybe ke tempat Nani ataupun di persekitaran tempat Nani? Persekitaran di tempat ni faktor yang menyebab perkembangan sesuatu kawasan tu adalah dari segi dia punya kemudahan awam, seperti tadi ada MRT, lepas tu lokasi yang strategik di mana kawasan Sungai Buloh ni berada di mudah untuk akses seperti highway Gatri, highway Lata, highway Dash dan highway NKBE. Serta kalau orang cakap kalau ada institusi pendidikan tu mesti tempat tu akan jadi maju, sebab kalau banyak institusi pendidikan mestilah banyak orang penempatan penduduk, bukan? Ya. Okay. Kalau kita berbalik pada yang tempat kawasan Nani duduk sekarang ni, Nani duduk di Sri Pristana bersebelahan dengan Sarjana Utama. Okay, dia dibangunkan pada tahun 2001 dan siap pada tahun 2003. Kalau tak salah Nani, rumah Nani ni, rumah double story ni harga dia dalam 100 lebih ribu je. Okay, tapi sekarang pada ni tahun bila tu? Pada tahun 2000 ke 2001 harga tu dibuka pada tahun 100,000 something sahaja. Lepas tu sekarang ni harga dia dah meningkat 2 kali ganda berbanding harga asal. Disebabnya peningkatan ni berlaku disebabkan kita mula banyak fasiliti seperti sekolah-sekolah, kita juga ada dewan serbaguna, lepas tu kita ada macam dari segi keselamatan kita ada polis, apa orang panggil, polis punya ni lah, office. Ianya merupakan satu bandar yang maju di mana kalau ikutkan maju tu dari segi semua kemudahan ada kat dalam tu. Anda tak perlu nak keluar ke mana-mana. Kemudahan dari segi macam kalau nak beli barang perumahan pun barang-barang runcit ada. Kalau nak macam nak
makan sedap-sedap pun ada. Okay, kita ada Pizza Hut, kita ada My Cory. Kalau yang kena tahu My Cory tu makanan Korea tu. Lepas tu kita ada KFC, kita ada McDonald. Okay, so dia punya pembangunan kat situ pun dah menjadi moden. So ke tempat Nani tu ada tak shopping mall yang berdekatan? Oh, kalau shopping mall tu kita mau kepada pasar raya. Pasar raya seperti Pasar Raya Konsif. Okay, pasar raya besar. Pasar Raya Konsif, Pasar Raya Tesco, Pasar Raya Centromart dan juga ada pasar raya seperti Speedmart. Speedmart sahaja kat dalam ni lebih daripada 3. Speedmart sahaja. Banyak juga. Maksudnya kawasan ni, kawasan Sarjana Utama dan kawasan Sungai Buloh ni adalah satu bandar yang berkeluasan lebih daripada 1,000 ekar. Dia satu komuniti, mostly yang duduk sini komunitinya komuniti Melayu, tapi ada juga Cina dan juga India, tapi kami hidup macam kita tak membezakan kaum. So kan Nani ada mention tadi yang ada klinik kan? Ada klinik, ada balai polis, ada sekolah. So ada tak tempat park ataupun playground khas untuk budak-budak di sana? Okay, kalau kawasan kawasan Sarjana Utama dan Pristana ni adalah sesuai bagi sesiapa yang baru berkahwin, kerana dia ada macam-macam taman dan aktiviti beriadah, seperti kalau siapa yang berminat untuk mandi kolam boleh pergi ke Klub Sarjana Utama, iaitu SU Clubhouse. Okay, kat SU Clubhouse tu ada kolam renang, ada court tenis, ada permainan kanak-kanak, okay, tempat hiburan kanak-kanak lah. Okay, selain daripada itu, kalau macam nak isi hujung minggu untuk aktiviti yang lebih menarik, kita boleh main kuda. Cik Bastisha tahu tak kat tempat saya ni ada kuda? Okay, ramai orang ataupun kebanyakan orang ternama dia akan simpan kuda di Sarjana Utama ni lah. Dia ada sediakan tempat untuk simpan kuda. Dia kenakan rate yang tertentu lah. Okay, kelab ini dibuka pada tahun 2000 dan sesiapa yang berminat untuk naik kuda boleh bayar kat tempat tu, bayar RM10, nanti dia akan bawa round naik kuda. Oh, okay. So kita kembali kepada Sungai Buloh Kalau Sungai Buloh ni Melanie tahu tak apa tak jenis-jenis rumah di kawasan berkaitan ni lah, Sarjana ataupun Pristana? Okay, kat sini kawasan ni kebanyakan rumah dia rumah landed. Rumah landed 2 tingkat. Okay, tapi ada juga townhouse, ada juga apartment, tapi apartment tak banyak lah. Dia more kepada landed, double story, single story, dan ada juga bungalow dan villa. So kalau lah ada orang nak menyewa kan, so Nani tahu tak kadar sewaan yang average untuk menyewa kat sana? Okay, untuk penyewaan pula, kita katakan Sungai Buloh ni bukan berada di pusat bandar. Pristana dan Sarjana bukan berada di pusat bandar, tapi dia merupakan satu bandar yang maju. So bila dikatakan sewa tu tak terlalu tinggi. So awak boleh mendapat sewa rumah teres rumah teres 2 tingkat, 4 bilik, 3 bilik air dengan harga 1,100. Kalau anda bertuah, anda boleh dapat kurang daripada tu. So biasanya Cik Batrisha dalam 1,100 ni kalau kat bandar mungkin kondo, mungkin apartmen sahaja kot. Kita tak tahu apartmen ya. Kita pun tak pasti besar mana kan. Pun kalau nak 2 tingkat tu tinggi lagi harganya. Betul. So ada tak rumah subsale di Sungai Buloh? So Nani tahu tak berapa harga untuk perumahan tersebut? Okey, kalau rumah subsale kat sini banyak sebab banyak pembangunan perumahan yang telah siap. Walaupun dah bertahun-tahun siap tapi still ada orang yang owner yang nak jual. Kalau contohnya, kalau biasa ni bagi harga average. Kalau harga average rumah teres 2 tingkat
kat sini masih boleh dapat lagi dengan harga RM350,000. Dia 4 bilik, 3 bilik air. Kalau itu untuk rumah teres. Kalau rumah apartmen, okay, rumah apartmen yang berkeluasan dalam 800 square feet tu boleh dapat RM200. Tu kalau awak bijak berunding dengan owner, awak akan dapat lagi rendah. Dan ada juga apartmen yang berharga RM170,000 sahaja. Okay, tapi keluasan dia sedikit kecil dengan 750 square feet. Okay, bagi siapa yang minatkan townhouse, kita juga ada rumah townhouse. Sebab townhouse ni jarang-jarang orang buat. Tapi kat sini ada juga, ada townhouse. Townhouse ni dia lebih besar daripada apartmen dengan keluasan 939 square feet dengan bermulanya harga RM330,000. So baru-baru ni di sekitar Sungai Buloh, ni tahu tak pembangunan baru yang ada? Pembangunan yang sedang dijalankan tu ada seperti pembangunan sekolah, seperti yang kita tahu, okay, seperti yang saya tahu, average penduduk Sarjana Utama dan Sungai Buloh ni dalam 40,000 orang. Which is 40,000 orang tu termasuklah kanak-kanak, ya, ibu bapa. So semakin bertambahnya orang di kawasan sini, so jadi pihak sini pun telah membuat sekolah dengan lebih banyak. Sekolah menengah ada, sekolah rendah ada, sekolah agama ada. So senang nanti ibu bapa sebelum pergi kerja, mereka dah pastikan anak mereka untuk pergi sekolah dahulu. So nak pergi sekolah tu pun tak memerlukan jarak yang jauh. Dia kurang daripada 3 km. Kalau kita duduk di kawasan sarjana ni, sekolah dia kurang daripada 2 km ke 3 km macam tu je. Itu seronoknya kalau duduk di kawasan sini. Dia merupakan satu bandar yang wujud selepas pada satu macam jalan yang jauh sikit daripada pusat Sungai Buloh. So pada pengamanan Nani, kalau Nani tinggal sana, adakah persekitaran Nani busy ataupun senyap, aman macam tu? Bila kita cakap pasal persekitaran, okay, kawasan Sarjana Utama ni tak terlalu padat, di mana kita tak perlu pun nak menghadapi jam yang teruk seperti di KL, okay. Sebab banyak SSS yang kita boleh keluar. Kita boleh keluar melalui Gatri, kita boleh keluar melalui Shah Alam, kita boleh keluar melalui Meru. So ada banyak exit yang kita boleh keluar untuk pergi ke pusat-pusat bandaraya. Maksudnya kita terhindar daripada jam sebelum kita sampai ke tempat kerja. Tapi kat siapa yang kerja KL tu memang kena hadap lah jam dia. Kalau daripada mana-mana pun. So bagi Nani lah, dulu waktu Nani pergi kerja, antara berapa minit dari Nani ke tempat kerja Nani? Okay, kalau daripada Pristana ke tempat kerja saya di New Damansara, dia mengambil masa dalam kalau jam sebab dia biasanya dia akan jam dekat kawasan kawasan apa orang panggil tu? Ada satu kawasan tu, Damansara Damai. Saya memang akan lalu Damansara Damai. So situ akan a bit jam. So dia mengambil masa dalam 1 jam. Kalau tak jam, setengah jam. 1 jam? 1 jam. Kalau tak jam dia setengah jam atau kurang daripada setengah jam. Dia nak keluar kawasan Sungai Buloh tu senang, tapi kalau nak masuk ke kawasan biasalah kalau kita nak masuk ke kawasan Damansara ni agak jam kan. So untuk topik Sungai Buloh ni, Nani ada tak yang ada nak tambah lagi apa yang paling menarik dalam Sungai Buloh ni? Okay. Dalam Sungai Buloh ni kebanyakan penduduk yang harmoni, di mana kita hidup, kita berniaga, tak kisahlah Melayu, Cina ke apa, kita support each other. Lepas tu dan kebanyakan yang duduk sini adalah orang yang sudah berkeluarga ataupun yang ingin berkeluarga, kerana suasana tak terlalu stres seperti di KL, keluar sana jam, keluar sini jam, semua tu. Lepas tu selain daripada tu, harga dia pun berpatutan. Okay, masih ada lagi rumah harga 300,000 ke bawah di kawasan sini. Tapi kena pandai carilah. Dan kalau nak cari rumah 300 ke bawah, kita tak boleh lah demand yang tinggi-tinggi. Macam kita nak rumah banglo harga 300,000 tu macam tak logik lah kan. So masih banyak lagi rumah-rumah yang anda boleh dapat
dengan harga yang RM350,000, anda boleh dapat double story dengan 4 bilik, 3 bilik air. Kalau RM350,000 ni, kalau di kawasan bandar mungkin akan anda dapat seperti kondo ataupun mungkin apartmen ataupun kan? Itu pun tengok keluasan juga. So Nani untuk Sungai Buloh lah, untuk high rise punya tempat berapa banyak Nani tahu tak? Dekat Sungai Buloh ni, kondo apartmen dekat Sungai Buloh ni, kalau kat kawasan persekitaran ni banyaknya apartmen. Tapi kalau kat kawasan yang macam dah nak dekat dengan Damansara Damai tu adalah apartmen sikit-sikit. Tapi di kawasan Sungai Buloh ni mostly adalah landed. So bagi siapa-siapa yang sukakan landed dengan harga yang berpatutan, bolehlah mula membeli rumah di kawasan Sungai Buloh ni. Dan untuk pengetahuan Cik Patricia, bila kita ada satu institusi iaitu UiTM Puncak Alam, di mana bersebelahan je dengan kita punya perumahan, saya punya perumahan. So bila kita cakap tentang institusi pendidikan ni, kalau sesuatu kawasan tu ada institusi pendidikan, mesti lagi ramai penempatan, lagi ramai penduduk kan. So kemungkinan harga akan menaik tu adalah ada. Kemungkinan. So kalau anda ingin melakukan pelaburan pun, kawasan ini sangat strategik sebab UiTM Shah Alam telah berpindah pusat, maksudnya UiTM telah berpindah pusat HQ dia daripada Shah Alam ke Puncak Alam. Sebarang perusahaan HQ akan berlaku di UiTM Puncak Alam. So tak ada lagi berkaitan dengan Sungai Buloh kan ni? Itu saja. Sebab kalau siapa yang ingin mengetahui tentang Sungai Buloh, awak boleh komen, ataupun bagi siapa yang baru je berumah tangga dan nak duduk di rumah landed, dengan rumah landed dengan harga RM350,000 ke bawah, boleh PM tim kami, sebab tim kami akan bantu awak untuk memiliki rumah harga RM350,000 ke bawah. Double story tau, bukannya high rise. So sekian saja daripada kami. So kalau anda nak tahu lagi tips dalam pembelian hartanah ataupun tips kewangan, anda juga boleh tonton live video di page Syed Nawaz Property Coach pada setiap hari jam 4 petang dan 10 malam sepanjang bulan Ramadan ni. So korang juga boleh WhatsApp ke 017-444-2124 ataupun PM saja Facebook kami iaitu Syed Nawaz Property Coach. Sekian saja daripada kami. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye.